Okay. Alright, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini aku nak buat satu review lagi. Okay, review counter saham Bio Alpha. Okay, so Bio Alpha ni aku rasa ni syarikat ataupun company yang pertama aku rasa base pertanian tak silap aku. Okay, so agriculture. So macam dia keluarkan produk comprised of processed herb, formulated ingredient, functional food as well as herbal and non-herbal. So kalau tengok daripada syarikat ni lebih kepada pertanian lah, daripada pertanian ataupun agriculture. So korang akan boleh tengok lah dekat dia punya produk dia apa, research and development dia apa, produk yang dia hasilkan apalah. So kita tengok dia punya latar belakang syarikat dia lebih kepada contract manufacturing, product R&D. So base dia lebih kepada pertanian lah. So kita tengok kepada sedikit fundamental dia, kita tengok hari ini saja dia ada 98 juta, 98 juta volume dengan 300,000 dan juga 800,000 pembelian dan penjualan. So ada potensi syarikat ni, ada potensi company ni untuk naik. Kita tengok secara roughly pun ada macam setup uptrend. Setup uptrend telah muncul. Kemungkinan dengan volume begini mungkin saham ni nak pergi naik lah. So kita kena tengok lebih detail tentang dia punya technical nanti. So quarter report dia menunjukkan kerugian 9.7 juta sebenarnya, lebih daripada pendapatan. So syarikat ni mengalami keuntungan, kerugian. Yang latest quarter report dia pun mengalami kerugian yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Kalau kita tengok annual pun sudah mencatatkan kerugian 23.1 juta berbanding pendapatan. So syarikat ni mengalami pada tahun ni saja telah mengalami 23.1 juta. So bermaksud syarikat ni amat terkesan sebenarnya dalam musim PKP. Musim PKP. So bagi aku belum lagi recover. Tetapi nampak roughly macam pattern macam ada sebenarnya. Alright. So kita tak tahu lagi lah. So kita tengok technical chart dia pula. Alright. So kita tengok pada technical chart. Counter ni. Alright, counter ni kita ambil daripada tahun 2016. Dia telah pernah mencatat harga lebih kurang sekitar paling tinggi sebenarnya dia pernah mencatatkan pada 35 sen. 35 sen setengah sebenarnya. 35 sen setengah. Selepas tu dia buat turun naik, dan dia buat satu sideways kat sini. Dia buat satu sideways kat sini. So dia dikatakan penurunan lah. Alright. So dia buat penurunan, dia buat sideways. So sebelum dia buat penurunan macam biasa, pada musim PKP dulu, dia buat penurunan kat sini. Sebelum tu dia buat sideways lah. Dia buat sideways, buat sideways juga. So sebelum dia buat penurunan lah. So harga saham ni pernah mencatat paling rendah pada musim PKP dulu pada 7 sen sebenarnya. 7 sen. Memang terkesan lah sebab apa, syarikat ni adalah syarikat pertanian. Selepas tu dari segi recovery dia agak slow selepas PKP tu. Paling tinggi dia pernah cecah pada harga sebenarnya pada harga 15 sen. So 15 sen dan dia bergerak dalam jajaran 7 sen ke 15 sen sebelum dia break out pada Julai. Pada Julai dia break out dan dia membuat satu lagi resistance dekat 32 sen. 32 sen dan dia buat satu dia buat satu support dekat sini, right, pada 28 sen sebenarnya, 28 sen 28 sen. Alright, so lepas tu dia terpantul dan dia breakout sekali lagi dan dia pergi pada 35 sen setengah. So 35 sen ni
Okay, 35 sen setengah ni adalah dia punya resistant. Okay, resistant yang dulu resistant yang dulu, yang lama dulu. Okay, resistant lama, so bermaksud ini adalah harga yang paling tertinggi dan dia tidak pernah lepas pada 35 sen setengah dalam sejarah syarikat di dalam bursa Malaysia. Okay, so bermaksud 35 sen setengah ni adalah resistant yang paling kuat. Okay, kalau dia nak pergi lagi tinggi daripada tu, dia kena lepas 35 sen setengah lah. Tapi selepas tu dia patah balik sebelum dia cari support dia lama 28 sen, sebelum dia cuba melepasi resistant dia 32 sen. Okay, so dia ada dua penanda sini, 35 sen, 32 sen, 35 sen setengah, 32 sen dan 28 sen. Okay, so dia berlegar dalam kawasan ni dengan support 28 sen dan 35 sen ni adalah resistant yang paling kuat lah. Okay, sebelum dia break the support ni, okay, break support yang paling kuat ini dan dia terus turun, okay, sehingga buat support baru di sini. Okay, dia buat support baru di sini pada 22 sen. Okay, 22 sen. Alright, so 22 sen. Okay, so sekarang ni saham ni, okay, dia bergerak dalam jajaran 28 sen ke 22 sen. Okay, so dia dalam bergerak dalam sideways. Okay, tapi dah kita nampak lah ada satu trend dekat sini nampak macam ada satu kenaikan dekat sini, bermaksud dia ada potensi untuk naik. Dan dia breakout sebenarnya dekat 28 sen. Okay, 28 sen dan dia cuba test. Okay, sekarang ni dia cuba test untuk melepasi 32 sen pula. Okay, so sekarang ni dia berada di jajaran 28 ke 32 sen. Okay, so sekarang ni kalau kita tengok, dari segi pattern dia nampak macam pattern menaik Pattern nampak macam pattern menaik. So adakah saham ni, adakah saham ni nak pergi naik, ataupun dia nak pergi ke bawah. So kita nak tahulah macam mana prestasi saham ni. So dia dah breakout sekali pada 28 sen. So sekarang ni dia cuba, dua kali sebenarnya dia cuba untuk melepas 32 sen tapi gagal. So sekarang kita nak tengok ke mana arah saham ni sebenarnya. Okay, so kita akan berpandu kepada indikator MA dulu MA cross. Okay, so MA cross. Kalau kita tengok MA cross, so MA cross telah memberi signal dekat sini. Okay, so dia dah beri buy signal dekat 25 sen setengah. Okay, 25 sen setengah ni adalah buy signal lah. So kita tengok saham ni dah start naik dan breakout sebenarnya. Dan breakout pada 28 sen. Okay, so buy signal MA sudah menunjukkan. Okay, MA dah menunjukkan, kalau kita adjust 27 pun sama juga. Okay, so kalau kita tengok, alright, so dia punya dah bersilang dan harga tu di atas. Okay, persilangan. So bermaksud dia ada potensi untuk uptrend. Okay, alright, so kita tengok ke MA cross dah menunjukkan kenaikan. Kita tengok kepada MACD pula. So MACD, alright, so MACD pun menunjukkan kedua-dua. Okay, so kita tengok ini adalah adalah salah satu indikator menyatakan bahawa saham ni nak pergi naik lagi. Sebab apa? Kita tengok keluasan indikator ataupun keluasan MACD punya ruang ni, line antara biru dan merah ni dah besar. Dan kedua-duanya di atas kosong. So ada potensi untuk saham ni naik. Ada potensi untuk saham ni naik. So kita tengok kepada weekly chart dia. Alright, so weekly chart pun telah cross dan memang tinggi sebenarnya. So bermaksud ada kekuatan untuk saham ni bergerak naik. So kita tengok pattern dia pun pattern ke atas. Right, so dia membentuk higher low di sini. Higher low dan higher high. Higher high tak sampai lah, higher low lah. Dia dah membentuk satu higher low. Alright. Kita tengok pada monthly pula. Monthly pun kita tengok yang biru ni dah naik begitu tinggi. So bermaksud saham ni ada kekuatan untuk naik lebih tinggi. Saham ni ada kekuatan untuk naik lebih tinggi. Alright, so kita tengok kepada indikator sebenarnya RSI dan juga stochastic. Stochastic, tengok kepada daily. Alright, tengok kepada daily. So daily dah sampai overbought. Sto dah sampai overbought. Yang ini pun dah terlalu tinggi sebenarnya, dah hampir pada 70. So memang dijangka lah sebab saham ni memang dah ada memang dah tinggi sebenarnya. Alright, so dia dah bersilang dekat sini, berkemungkinan dia nak buat retracement dalam around 28 sen ni.
okey, ataupun paling pun dalam lebih kurang 29 sen setengah. Okey, 29 sen setengah ni pun cantik untuk kita in, ataupun kita boleh tengok pergerakan dia until 28 sen. 28 sen ni pun adalah harga support dia lah. Okey, harga support 28 sen. Okey. Alright, so ini dah sampai overbought. Okey, kita tengok pada weekly. Alright, weekly sudah sampai juga overbought. So bermaksud harga ni dah tinggi sebenarnya. Okey, harga ni dah tinggi. Okey. Okey, lagi so kita tengok monthly pula. Okey, monthly hampir-hampir nak overbought. So bermaksud saham ni, okey, saham ni sudah tinggi, okey, sudah naik atas, okey. So kita tengok pada RSI ni, okay, di atas 50 bermaksud dia ada potensi kekuatan sebenarnya. Okay, di atas 50 ni di atas dalam lebih kurang 59. Okay, kita tengok weekly pula, okay, lebih kurang dalam lingkungan 62. Okay, dan daily, okay, menunjukkan saham ni ada lebih kekuatan. Okay, so dia lebih 64. Okay, so bermaksud ada kekuatan untuk pergi lebih tinggi. Alright. Okay. Okay. So kalau kita tengok harga ni, okay, harga ni sebenarnya kalau kita tengok kepada Bollinger Band, okay, Bollinger Band kita boleh tengok bila kita nak enter apa semua, kita tengok bila kita nak masuk. Alright. So sebenarnya kalau kita tengok harga dia telah melepasi upper Bollinger Band, so bermaksud tidak sesuai sebenarnya untuk entry. Okay, so paling bagus is pada middle band ni. Okay, ataupun paling cantik is pada 80 sen. 28 sen. Okay, 28 sen. Okay, alright. So cantik lah tu lah 28 sen. Okay, 29 sen setengah ni pun cantik ke 28 sen. Okay, so itu adalah harga yang paling cantik untuk kita entry. Okay, kalau kita dapat harga support lagi bagus. Okay, so dalam tengok kepada stochastic, okay, dah terlalu tinggi, kita tunggu dia retrace dulu dan kita pantau harga saham ni macam mana dia nak bergerak. Tapi secara kasarnya saham ni nampak macam pergerakan dia nak menuju ke atas, okey, nak menuju ke atas. Alright, so baru aku rasa dalam baru first wave ni, okay, kalau kita tengok ni first wave 1, okey, 2, okey, so bermaksud dia ada potensi untuk pergi lagi tinggi. Yang penting dia kena melepasi 32 sen ni. Okay, 32 sen. Alright, so 32 sen. Kalau dia lepas 35 sen setengah ni memang akan berhenti lebih jauh. Okay, lebih jauh. So 1 kat sini, okay, 2 dekat sini. Okay, so bermaksud ada lagi mungkin 2, 3, 4 wave lagi untuk dia bergerak ke atas. Okay, so pantau saham ni berkemungkinan, okay, kalau nak masuk dalam lingkungan 29 sen setengah ke 28 sen tu cantik lah. Okay, alright. Okay, so ini bukan buy call lah. Bukan buy call. Yang penting korang kena buat kajian. Dia memandangkan MACD dia cantik. Okay, daily, weekly, monthly pun cantik. Okay, RSI pun menunjukkan bahawa sahamnya ada kekuatan untuk naik. Okay, so itu saja daripada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.